18 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 6 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,553 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 116,924 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 1,855 adalah hasil ujian ART yang telah dinaikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 698 adalah dari hasil 3,195 ujian makmal RT-PCR yang dilakukan. Sementara itu, 5,413 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 89,174 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 27,579 kes. Kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.0%. Dalam pada itu, 223 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 27,356 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga kemarin 14 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos ialah 58.8% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai perkhidmatan ujian swab RT-PCR di pusat kesihatan atau klinik kesihatan swasta bagi mereka yang memerlukan ujian tersebut sebagai memenuhi syarat untuk memasuki negara-negara lain. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan tersebut telah dikembangluaskan untuk meliputi ujian swab RT-PCR untuk mereka yang baru tiba ke negara ini. Pusat kesihatan atau klinik kesihatan swasta yang ikut serta di dalam program ini adalah seperti yang tersenarai di skrin sekarang. Sementara itu, Menteri Kesihatan turut mengongsikan maklumat mengenai pengagihan jatuhan makanan kering kepada mereka yang menjalani pengasingan diri di rumah semasa peningkatan kes-kes COVID-19. Sejak gelombang kedua bermula pada awal bulan Ogos 2021 hingga 14 Mac 2022, bantuan makanan telah diagihkan kepada 54,393 buah rumah di keempat-empat daerah untuk menampung keperluan bagi seramai 281,214 orang. Alhamdulillah, tahap keberkesanan penghantaran jatuhan makanan pada 14 Mac 2022 telah meningkat dari 87.5% ke 98.6% berbanding daripada minggu sebelumnya. Dalam tempoh di antara 5 Mac hingga 14 Mac sahaja, jumlah penghantaran jatuhan makanan ialah sebanyak 17,410 buah rumah, iaitu keperluan bagi 91,770 orang. Peningkatan keberkesanan pengagihan jatuhan makanan ini adalah hasil kerjasama dan tindakan bersepadu secara whole of nation approach yang melibatkan agensi-agensi kerajaan, pihak swasta dan para sukarelawan, di mana kapasiti penghantaran jatuhan makanan dari pusat-pusat agihan jatuhan makanan di seluruh negara telah berjaya mempertingkatkan kepada 2,000 rumah setiap hari. Ini adalah bagi mencapai matlamat supaya mereka yang memohon untuk mendapatkan bantuan makanan akan dapat menerimanya dalam tempoh 24 jam selepas permohonan diterima. Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Renal mula mengguna pakai sistem pengurusan data terapi atau Therapy Data Management System TDMS bagi pengurusan pesakit-pesakit renal di Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha. Majlis pelancarannya diadakan secara maya di unit dialisis renal di hospital berkenaan.
Melancarkan sistem yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha akan menjadi fasiliti dialisis pertama di negara Brunei Darussalam yang pakai konsep penggabungan sistem pemantauan pusat bersepadu menggunakan TDMS daripada Fresenius Medical Care dengan 40 buah mesin hemodialisis yang dibekalkan melalui projek ini. Dengan adanya sistem tersebut, setiap pesakit akan dibekalkan dengan kad peribadi masing-masing yang mengandungi data-data perubatan setiap individu dan disambung terus dengan sistem TDMS dan sistem BRUHIMS. Sistem berkenaan akan membolehkan pengurusan pesakit dengan lebih efisien dan berkesan dan pakar perubatan serta jururawat akan dapat mengakses rawatan dialisis pesakit secara langsung dari mana-mana cawangan jabatan berkenaan. Pelancarannya diadakan sempena sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2022 dengan tema merapatkan jurang pengetahuan ke arah penjagaan buah pinggang yang lebih baik. ...84 mahasiswa Universiti Brunei Darussalam UBD menerima anugerah pingat universiti dan hadiah buku sempena Majlis Convocation UBD ke-33. Acara berlangsung di Dewan Chancellor UBD pagi tadi. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Sebanyak 91 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan dalam majlis tersebut dan 6 orang daripadanya adalah penerima anugerah pingat perak universiti. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Seorang pelajar menerima hadiah buku atas prestasi cemerlangnya dalam modul Melayu Islam Beraja. Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Manaf dan Dayang Hajah Nur Zirwatul Fadila binti Haji Putih masing-masing muncul johan musabakah membaca Al-Quran bagi lelaki dan perempuan berumur 40 tahun ke atas bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun. Musabakah berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Musabakah dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Musabakah diharap dapat memupuk semangat suka membaca Al-Quran dalam kalangan peserta dan seterusnya menghayati isi kandungan Al-Quran agar dapat disemai dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Brunei Gas Carriers BGC sebagai sebahagian daripada visi pembangunan keupayaan tempatannya akan terus menyokong ekosistem air usahawan dan menyediakan peluang yang sesuai untuk usahawan tempatan muda dan baharu bagi memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka. Hari ini BGC mengadakan majlis graduasi air usahawan yang pertama bagi mengiktiraf dua rakan niaga air usahawan BGC pertama iaitu Motor Sendirian Berhad dan Munch Branch Kantin Sendirian Berhad. Hadir Pengiran Haji Jamra Wira bin Pengiran Haji Putra, Pemangku Setiausaha Tetap Tenaga di Kementerian Tenaga. Susulan 3 tahun kejayaan bekerjasama dengan BGC di bawah program Air Usahawan, Motor Sendirian Berhad melalui perkhidmatan pengurusan acara telah membantu BGC menganjurkan beberapa acara penting termasuk Maritime Talent Pipeline Achievements Ceremony MTPAC dengan menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi. Munch Branch Kantin Sendirian Berhad juga telah menunjukkan profesionalisme dengan memberikan standard kerja yang tinggi walaupun dalam situasi COVID-19 yang mencabar. Majlis berlangsung petang tadi di Ibu Pejabat BGC.
Sumbangan orang ramai dalam projek Fatul Barakah 3.0 bagi golongan mualaf mula diagihkan kepada para saudara baharu yang memerlukan. Penyerahan sumbangan secara pandu lalu diadakan pagi tadi di Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait. Penyerahan disempurnakan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan selebihnya akan dihantar ke rumah-rumah penerima. Projek ini bertujuan memberi infak untuk golongan mualaf yang memerlukan, diungkayahkan oleh Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hak Agama bersama Persatuan Mualaf seluruh negara. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong pagi tadi menganjurkan kempen derma darah sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38. Kempen diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbanger. Sejumlah 45 pain darah berjaya dikumpulkan. Kempen bertujuan menambah simpanan tabung darah negara bagi membantu para pesakit yang sangat memerlukannya. Sehubungan itu, orang ramai adalah dialu-alukan untuk sama-sama menderma darah di pusat kesihatan yang berdekatan atau mengikuti mana-mana kempen menderma darah yang diadakan.